Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan Liga Perdana Inggeris yang telah berjalan pada semalam dan juga awal pagi tadi. Brentford tundukkan pasukan Bournemouth 3-2. Crystal Palace tunduk 2-0 kepada pasukan Fulham. West Ham seri tanpa jaringan dengan pasukan Everton. Wolves menang 2-0 dengan pasukan Southampton. Brighton tewaskan pasukan Manchester City 2-1. Liverpool tundukkan pasukan Aston Villa 2-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. La Liga Spanyol, Rayo Vallecano tewas 3-1 kepada pasukan Las Palmas. Real Madrid menang 4-0 ke atas pasukan Osasuna. Villarreal menang 3-0 ke atas pasukan Deportivo Alaves. Leganes menang 1-0 ke atas pasukan Sevilla. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Lecce seri 1 sama dengan pasukan Empoli. Venezia tewas 2-1 kepada pasukan Parma. Cagliari seri 3 sama dengan pasukan AC Milan. Juventus menang 2-0 ke atas pasukan Torino. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Leverkusen seri 1 sama dengan pasukan Bochum. Mainz menang 3-1 ke atas pasukan Dortmund. Bayern Munich menang tipis 1-0 ke atas pasukan St. Pauli. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Ligue 1 Perancis, Marseille tewas 3-1 kepada pasukan Auxerre. Paris Saint-Germain menang 4-2 ke atas pasukan Angers. Dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Perancis. City kalah lagi. Manchester City terpaksa menelan kepahitan dan mereka bukan tim power lagi apabila tewas buat kali keempat berturut-turut dalam semua perlawanan. Kali ini Brighton pula berjaya mengambil kesempatan daripada kemerosotan prestasi pasukan City. City memulakan perlawanan dengan baik apabila bijak mengasap pertahanan pasukan lawan pada separuh masa pertama dan hasilnya mereka berjaya mendapatkan gol pertama melalui Erling Haaland. Di separuh masa kedua, City mengalami kemerosotan prestasi yang teruk di mana satu pun tendangan menepati sasaran langsung tidak mampu mereka hasilkan. Sebaliknya, Brighton pula mengasap mereka bertubi-tubi sehingga akhirnya menghukum mereka dengan jaringan daripada Joao Pedro dan juga O'Reilly pada penghujung perlawanan. City kini masih di tangga kedua Liga, tetapi jarak dengan pasukan Liverpool sudah pun ketinggalan 5 mata. Liverpool jarakkan kedudukan di tahta Liga. Pasukan Liverpool semakin yakin untuk memenangi Liga pada musim ini selepas mencatatkan kemenangan 2-0 pada awal pagi tadi. Meskipun bermain di tempat sendiri, Liverpool terpaksa juga menghadapi serangan daripada pasukan Aston Villa yang membahayakan. Dalam satu sepakan sudut, kesilapan pemain pasukan Aston Villa yang gagal mengekalkan bola membuat padah apabila pasukan Liverpool mampu membuat serangan balas pantas yang disudahkan oleh Darwin Núñez untuk menewaskan Emi Martinez. Aston Villa memasukkan pemain gantian bagi mengubah corak serangan. Dan ketika mereka sedang asyik mencari gol penyamaan, satu kesilapan daripada Diego Carlos membawa padah apabila Salah berjaya memanfaatkan kesilapan tersebut untuk memastikan 3 mata penuh menjadi milik pasukan Liverpool. Liverpool kini adalah pasukan terbaik di Eropah daripada segi prestasi semasa dan kini mereka sedang mendahului Liga dengan 5 mata di depan. Real Madrid kalah dalam menang. Meskipun menang besar dalam perlawanan semalam ketika berhadapan dengan pasukan Osasuna, kemenangan tersebut terpaksa dibayar dengan harga sangat mahal apabila pasukan Real Madrid terpaksa menghadapi 3 kecederaan dalam perlawanan tersebut. Lebih malang lagi, semuanya berlaku pada separuh masa pertama. 3 pemain tersebut adalah Rodrigo, Lucas Vazquez dan juga Eden Militao yang terpaksa digantikan. Yang paling teruk adalah Eden Militao. Beliau telah mengalami kecederaan ACL kedua dalam kiranya pada malam tadi dan mungkin akan mengambil tempoh yang cukup lama untuk pulih, membuatkan pasukan Real Madrid semakin pening kepala di bahagian pertahanan. Bintang dalam perlawanan tersebut adalah Vinicius Junior yang berjaya menjadikan hat-trick, ditambah pula dengan satu lagi gol daripada Jude Bellingham bagi melengkapkan kemenangan selesa Real Madrid 4-0.
Thiago Motta puji persembahan anak buahnya. Thiago Motta memberikan pujian kepada anak buahnya selepas berjaya menang dalam perlawanan derby pada awal pagi tadi ketika menentang pasukan Torino dengan keputusan 2-0. Thiago Motta melabel permainan pasukan Juventus sebagai solid dan juga konkret. Dua gol Juventus berjaya dihasilkan melalui Timothy Weah dan juga Kenan Yildiz bagi memastikan 3 mata penuh milik mereka. Juventus kini mendaki ke tangga Serie A yang ketiga dengan kini mereka menjadi satu-satunya pasukan yang masih lagi belum tewas dalam Serie A setakat ini. Ancelotti yakin lebih banyak cabaran lagi selepas ini. Liverpool yang pada awal musim tidak diangkat sebagai pencabar Liga, kini dianggap sebagai pasukan tertinggi yang mempunyai peluang untuk memenanginya. Namun Ancelotti masih lagi merendah diri dengan mengatakan terlalu awal untuk mengatakan mereka sebagai pencabar Liga kerana mereka masih perlu menghadapi pelbagai ujian lagi selepas ini bagi mengekalkan kedudukan mereka. Ia sudah pasti bukan mudah memandangkan tekanan mula mengelilingi mereka. Liverpool kini mendahului Liga dengan 5 mata sebelum rehat Asia antarabangsa dan akan menjamu semula Asia Liga dengan berkunjung ke Southampton pada 24 November nanti. Kali terakhir Chelsea berjaya kalahkan pasukan Arsenal adalah 6 tahun lepas. Semua mata pasti tertumpu dalam perlawanan kemuncak pada awal pagi esok, di mana Chelsea akan menerima kunjungan The Gunners di Stamford Bridge. Ia sudah pasti nampak seperti Chelsea berkelebihan tetapi tidak boleh lari daripada fakta yang kali terakhir mereka mengalahkan musuh setempat mereka itu di Stamford Bridge adalah pada bulan Ogos 2018. Sejak itu, Chelsea sering kali mengalami kesulitan dengan rekod 2 seri dan juga 3 kekalahan dalam 5 perlawanan terakhir di Stamford Bridge. Dengan Cole Palmer masih diragukan akan bermula dalam perlawanan ini, sudah pasti menggusarkan peminat-peminat pasukan Chelsea pada awal pagi esok. Arsenal pula kini sudah kembali diperkuatkan dengan kapten mereka itu Martin Odegaard dan sudah pasti akan menaikkan semangat pemain-pemain pasukan Arsenal. Nkunku akan tinggalkan Chelsea. Kegagalan Christopher Nkunku untuk merampas slot penyerang daripada Nicolas Jackson membuatkan dia mungkin akan berpindah pada musim hadapan. Meskipun sudah menjadikan 10 gol dalam semua pertandingan musim ini, Nkunku masih lagi gagal untuk mendapatkan tempat dalam Liga. 9 daripada ke-10 golnya itu kesemuanya dijadikan dalam Conference League dan juga Carabao Cup. Beberapa kelab daripada Bundesliga termasuk pasukan Borussia Dortmund dan juga pasukan RB Leipzig berminat untuk mendapatkannya. Bayern berusaha kali terakhir kekalkan Alphonso Davies. Meskipun Alphonso Davies sampai pasti akan tinggalkan mereka, Bayern Munich masih belum mengalah bagi mengekalkan left back muda tersebut. Bayern dikatakan akan meningkatkan lagi tawaran gaji sehingga 16 juta euro semusim untuk pemain tersebut. Buat masa ini, Alphonso Davies menerima gaji sebanyak 11.2 juta euro semusim. Manchester United berminat dengan Randal Kolo Muani. Paris Saint-Germain sudah mengumumkan yang mereka berminat untuk meminjamkan pembelian mahal mereka, iaitu Randal Kolo Muani. Kini ada beberapa kelab daripada Liga Perdana Inggeris iaitu pasukan Arsenal, Manchester City dan juga pasukan West Ham berminat untuk mendapatkannya. Namun Manchester United adalah kelab paling serius mahu mendapatkannya. Luis Diaz sampai tinggalkan pasukan Liverpool. Satu berita mengejutkan iaitu Luis Diaz dikatakan begitu hampir untuk meninggalkan pasukan Liverpool pada musim panas lepas untuk menuju ke pasukan Barcelona. Namun perpindahan tersebut berjaya dihalang oleh Ancelotti yang berjaya meyakinkannya untuk kekal. Real Madrid dan City berebut pemain tengah. Dua gegasi Eropah, iaitu pasukan Real Madrid dan juga pasukan Manchester City, kini sedang merebutkan seseorang pemain tengah daripada Serie A, iaitu Samuel Ricci, yang dianggarkan berharga dalam 40 juta euro. Neymar bertekad tinggalkan Al-Hilal. Neymar dikatakan akan meninggalkan pasukan Al-Hilal demi untuk bersama-sama kembali bersama dengan rakas pasukannya di Barcelona dulu iaitu Lionel Messi dan juga Luis Suarez di Inter Miami. Jika ia berlaku, sudah pasti akan menarik. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.